Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? La'allakum bil khair. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan baik, sihat, sejahtera. Alhamdulillah. Kita sambung lagi pada perkongsian kali ini berkenaan dengan kata dan frasa bahasa Arab pada ilmu sharaf. Pada kali ini kita masuk dalam perkongsian pergolongan isim berdasarkan kriteria jantina. Adakah anda semua sudah bersedia? Di dalam bahasa Arab, jenis isim berdasarkan kriteria jantina ni terbahagi kepada dua. Iaitu jenis lelaki yang disebutkan sebagai al-muzakkar. Kemudian jenis perempuan adalah mu'annas. Jenis lelaki ada dua jenis, iaitu muzakkar digolongkan kepada dua jenis. Yang pertama, merujuk kepada objek yang bersifat jantan, jenis lelaki. Nanti kita akan lihat bagaimana objek yang bersifat jantan. Yang kedua, merujuk kepada perkataan dalam bahasa Arab yang tidak dikategorikan sebagai feminin, jenis perempuan. Maknanya perkataan tersebut tak ada ciri-ciri, tak ada tanda-tanda jenis perempuan. Kita lihat kepada muzakkar dahulu, iaitu jenis lelaki. Yang pertama, objek yang bersifat jantan. Jenis lelaki ni, objek yang bersifat jantan seperti rajulun, seorang lelaki. Ini seorang lelaki. Rajul ni seorang lelaki dewasa. Yang kedua adalah Muhammad. Muhammad ni nama orang, salah satu daripada kata nama khas untuk lelaki. Dan banyak lagi. Yang kedua, perkataan bahasa Arab yang tidak dikategorikan sebagai feminin, jenis perempuan. Maknanya perkataan ni tak ada ciri-ciri, tak ada tanda-tanda mu'annas, jenis perempuan. Dan selalunya, perkataan yang tak ada tanda-tanda mu'annas ni kita dapat kenal secara asasnya tidak menerima ta ta'nis, ta marbutah di akhir perkataan tersebut. Seperti kitabun, sebuah buku, huruf yang terakhir adalah huruf ba. Tak ada ataupun bukan ta marbutah. Jadi apabila kalimah terakhir tu bukan ta marbutah ataupun ciri-ciri yang lain yang bukan ciri mu'annas, maka ia tergolong dalam al-muzakkar, jenis lelaki. Yang kedua, masjidun, sebuah masjid. Kemudian kita pergi pula kepada al-mu'annas, jenis perempuan. Dikategorikan kepada 5. Yang pertama, ada tanda secara nyata. Dapat dilihat tanda tersebut dengan ada ta ta'nis, iaitu ta marbutah di akhir huruf pada perkataan tersebut. Cuba kita lihat perkataan Fatimah. Fatimah merujuk kepada kata nama khas, nama perempuan. Ghazalah, kijang. Sakinah, semuanya ada ta marbutah. Sayyarah, sebuah kereta. Jadi perkataan ni bukannya benda tu ataupun objek tu betina ataupun jenis perempuan, tapi dia merujuk kepada jenis, tanda-tanda, ada tanda-tanda feminin ataupun jenis perempuan apabila ada ta marbutah di akhir perkataan tersebut. Okay, yang kedua, merujuk kepada yang mempunyai sifat khusus bagi perempuan. Dia sifat khusus. Walaupun kata nama khas, walaupun kita kata tak ada ta marbutah, merujuk sifat khusus perempuan yang tidak ada pada lelaki. Walaupun tak ada ta marbutah pada akhir perkataan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian, dan kata nama khas bagi perempuan sama juga, walaupun tak ada ta marbutah di akhir huruf pada perkataan tersebut. Contohnya ummun. Ummun ni mak, ibu, adalah sifat khusus bagi perempuan. Tak ada
seorang ibu, seorang mak yang lelaki. Emak ataupun ibu mestilah perempuan. Ukhtun, kakak ataupun adik perempuan. Saudara perempuan ni, ukhtun. Hamil, orang yang hamil. Merujuk kepada wanita yang hamil. Yang hamil ni adalah hanyalah untuk perempuan. Secara sifat semula jadinya, lumrah hanya perempuan yang boleh hamil. Dan lain-lain lagi lah. Bintun, anak perempuan. Kemudian Maryam, Zainab, Alisa, Dania. Ini semua kata nama khas bagi perempuan. Yang ketiga, jenis perempuan yang dikategorikan anggota badan yang berpasangan. Jadi perkataan anggota badan yang berpasangan ni adalah muannas. Okey, bahu tu adalah al-katifu. Betul kan? Al-katifu, bahu. Tapak tangan. Al-yadu, al-ain dan lain-lain lagi. Okey, kemudian yang keempat, ada unsur ta'nis maksurah. Ada tanda-tanda perempuan iaitu ada alif ta'nil maksurah dan alif ta'nil mamdudah. Ini merupakan tanda yang nyata, tanda lahiriah yang boleh membezakan sama ada kalimah itu muzakkar ataupun muannas. Seperti ada ta marbutah lah. Okey. Jadi ta ta'nis maksurah tu dekat belakang tu kita kata ada alif. Alif ta'nis alif ta'nis maksurah tu maksudnya ada alif hakikatnya, iaitu yang berbentuk ya tu yang tak ada titik. Salma, Bushra, Wadba. Itu yang ada rumah ya tu yang tak bertitik. Tapi hakikatnya itu adalah alif ta'nis al-maksurah. Alif ta'nis al-mamdudah maksudnya ada alif dan hamzah. Sebelum hamzah tu ada huruf alif. Hamra, Haifa, Zarqa dan lain-lain lagi. Dan yang terakhir, tanda ataupun jenis muannas ni, kebiasaan pengguna bahasa Arab ialah isim muannas. Ia ni kebiasaan pengguna ataupun orang Arab menggunakan kalimah ni sebagai muannas. Kita dapat lihat perkataan ini sama ada daripada orang Arab sendiri ataupun daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada sastra-sastra Arab, syair dan sebagainya. Jadi penggunaan perkataan ni memang digunakan oleh orang Arab sebagai muannas. Yang kita sebut sebagai sama'i. Orang Arab kita dah dengar, memang orang Arab memang gunakan begitu. Ataupun yang lebih tepat lagi, tengok daripada dalam Al-Quran sendiri. Al-Quran gunakan perkataan ini sebagai muannas. Asy-syamsu, matahari, al-harb, as-sama', al-ar, an-nar dan lain-lain lagi lah. Jadi sampai sini dulu perkongsian kita. Mudah-mudahan kita boleh mengenali dan kita akan sambung lagi akan datang. Assalamualaikum.